atas penerangan yang telah guru berikan kepada mereka. Untuk yang kedua, pihak sekolah perlu menetapkan matlamat atau target untuk pelajar mencapai A dalam sesuatu subjek. Di sini, guru boleh buat pemilihan untuk mencari pelajar yang boleh ataupun pelajar yang berpotensi tinggi untuk mendapat A dalam sesuatu subjek. Yang ketiga, mengadakan klinik bagi subjek tertentu. Klinik ni maksud dia macam guru buat seminar ataupun buat kelas tambahan untuk subjek-subjek matematik, bahasa Melayu, sejarah ataupun subjek yang orang kata pelajar sukar untuk faham. Yang keempat ialah membawa pelajar bermasalah berjumpa dengan unit bimbingan dan kaunseling. Seperti yang kita tahu, pelajar mesti ada masalah tersendiri. Jadi kalau ada pelajar yang datang lewat ke sekolah, pelajar yang mempunyai masalah latar belakang keluarga dia, kalau cikgu nampak masalah tersebut pada murid tersebut, guru boleh bawa masalah untuk bawa pelajar tersebut berjumpa dengan unit bimbingan dan kaunseling untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Seterusnya. Okey, melihat perlakuan pelajar sama ada mempunyai peningkatan atau penurunan. Setelah guru bawa pelajar bermasalah ni berjumpa dengan unit bimbingan dan kaunseling, guru perlu pantau pelajar tersebut sama ada setelah sesi yang mereka lakukan bersama dengan guru kaunseling ni ada peningkatan ataupun penurunan. Dan kebiasaannya pelajar ni bila mereka berjumpa dengan guru kaunseling, ada yang guru kaunseling bagi motivasi kepada mereka, motivasi diri mereka juga meningkat. Ada juga pelajar yang menurun mungkin atas sebab kata-kata daripada kawan-kawan mereka jika rakan mereka tahu yang dia berjumpa dengan guru kaunseling untuk masalah yang mereka hadapi. Kemudian mengadakan perjumpaan bersama dengan ibu bapa di sekolah. Guru juga boleh berjumpa ibu bapa untuk berbincang tentang prestasi ataupun masalah yang anak-anak mereka hadapi di sekolah. Kemudian memberikan ganjaran seperti hadiah ataupun pujian kepada pelajar untuk meningkatkan motivasi diri pelajar. Kebiasaannya pelajar ni mereka suka pada ganjaran ataupun pujian, betul tak? Jadi untuk meningkatkan motivasi diri pelajar ni, kalau dalam kelas tu cikgu boleh bagi ganjaran seperti coklat pun sudah memadai. Pelajar juga kadang kalau belajar dalam kelas tu coklat pun kalau pelajar mengantuk ke apa ke kan, guru bagi makanan ringan seperti coklat, kebiasaannya boleh memberikan mereka semangat untuk belajar dengan kawan-kawan. Dan pujian ni pun yang paling penting juga. Kebiasaannya kalau dalam kelas ni guru boleh beri pujian macam baguslah awak ni bagi tumpuan dalam kelas saya, awak dapat jawab soalan-soalan ini, dapat memberikan jawapan yang baik, itu pun dapat meningkatkan motivasi diri pelajar. Kemudian memberikan markah bonus kepada pelajar agar dapat menggalakkan mereka untuk terus menuntut ilmu. Kebiasaannya ini untuk peperiksaan kecil lah, macam peperiksaan pertengahan tahun. Jika ada pelajar yang dapat markah yang kurang, seperti untuk dapatkan markah lulus ni kebiasaannya 40. Jadi kalau ada pelajar yang dapat markah 38 ke 39 ke, dia orang berjumpa dengan cikgu dan cikgu boleh bagi markah bonus kepada mereka. Mereka juga dapat meningkatkan motivasi untuk terus belajar dan dapatkan keputusan yang baik atas markah bonus yang mereka pernah dapat sebelum ni. Dan akhir sekali ialah mengajar murid di sekolah tanpa mengira kepandaian mereka. Guru kena ada sifat yang dapat layan anak murid mereka sama rata. Tak boleh ada sifat pilih kasih. Saya juga pernah dengar ada beberapa guru di sekolah, mereka suka lebih bersifat pilih kasih kepada pelajar yang pandai berbanding dengan pelajar yang kurang pandai. Di sini kita kena elakkanlah sifat-sifat begini. Jika guru ni ambil berat tentang anak murid mereka, anak murid akan rasa dihargai, disayangi dan mereka akan cuba berusaha untuk belajar untuk dapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mereka. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Okey, saya sambung ya.
Okey, seterusnya untuk dapatan kajian bagi objektif keempat iaitu implikasi pengurusan murid yang tidak berkesan. Pertama sekali kita tengok kesannya terhadap pelajar iaitu akan berlaku peningkatan masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Seperti yang diterangkan oleh ahli pelan saya sebentar tadi, antara aspek pengurusan murid ialah antara salah satu aspek pengurusan murid ialah pengawalan dan pemulihan. Jadinya sekiranya tiada pengawalan dan pemulihan untuk sikap pelajar yang bermasalah, maka secara langsung masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah tersebut akan meningkat. Seterusnya, pelajar berkemungkinan untuk ketinggalan dalam pelajaran. Ini disebabkan oleh pelajar mempunyai masalah, dibebani dengan masalah-masalah seperti masalah disiplin, masalah peribadi atau masalah kebajikan yang membuatkan mereka gagal untuk memberi komitmen sepenuhnya terhadap pelajaran mereka. Segala masalah tersebut sepatutnya dapat diselesaikan oleh pihak sekolah sekiranya pihak sekolah mempunyai pengurusan murid yang berkesan. Seterusnya untuk ibu bapa pelajar pula, mereka akan sukar untuk mengetahui prestasi akademik anak mereka. Pihak sekolah sepatutnya menyimpan rekod pencapaian murid untuk setiap pelajar dan memaklumkan maklumat tersebut kepada ibu bapa untuk ibu bapa memantau sendiri perkembangan anak mereka di sekolah. Seterusnya untuk guru pula, guru akan mengalami kesukaran untuk melakukan intervensi terhadap pelajar. Intervensi di sini seperti kelas tambahan atau kelas pemulihan bagi pelajar yang memerlukannya. Guru sepatutnya memerlukannya berdasarkan rekod pencapaian murid. Seterusnya, yang kedua, guru yang tidak menyediakan rekod mengajar iaitu RPH, Rancangan Pengajar Harian, sesi PDPC yang dijalankan oleh guru tersebut akan menjadi kurang efektif serta tidak mencapai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Raja satu tu contoh objektif pembelajaran dalam RPH. Seterusnya, implikasi terhadap sekolah pula, sekolah akan hilang kayu pengukur iaitu data atau rekod untuk menganalisis pencapaian sekolah serta bukti intervensi yang telah dijalankan. Bukti intervensi di sini sebagai contoh, jika berlaku sebarang kemusykilan atau konflik terhadap sekolah tersebut, segala data atau rekod-rekod tu sepatutnya dapat dijadikan sebagai bukti untuk menjawab segala konflik atau kemusykilan yang timbul. Yang kedua, sekolah akan menerima pandangan negatif dari pelbagai pihak. Seterusnya, tidak memenuhi kriteria sekolah cemerlang kerana pengurusan murid merupakan aspek penting untuk sesebuah sekolah mendapat gelaran sekolah cemerlang. Saja. Bahagian perbincangan. Okey, seterusnya. Okey, untuk bahagian perbincangan, analisis SWOT digunakan iaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang dan threats. Bagi kekuatan, sekolah menggunakan aplikasi pangkalan data murid APDM untuk merekod data murid yang hadir ke sekolah. APDM adalah sistem yang digunakan untuk merekod data kehadiran murid ke sekolah. Semua rekod tentang murid mudah untuk diakses melalui sistem yang digunakan tersebut. Oleh yang demikian, pihak sekolah lebih mudah untuk memantau peratus kehadiran murid seperti yang diberitahu oleh pembentang sebelumnya. Setiap sekolah mempunyai target dalam memastikan peratus kehadiran setiap bulan melebihi 95% untuk digelar untuk memastikan prestasi sekolah tersebut
sentiasa cemerlang. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan urusan guru kelas kerana guru kelas dapat mengenali latar belakang murid-murid serta guru kelas juga dapat memantau kehadiran murid dari semasa ke semasa supaya dapat meningkatkan peratus kehadiran murid. Selain itu, guru kelas juga boleh mengetahui sama ada murid tersebut tidak hadir disebabkan oleh ponting sekolah ataupun mempunyai sebab-sebab yang lain yang menyebabkan mereka tidak hadir ke sekolah. Dan sistem ini juga lebih efisien berbanding menggunakan sistem yang digunakan secara manual, iaitu menggunakan buku rekod kehadiran, kerana sistem ini lebih mudah untuk dicapai apabila hendak digunakan. Okay, seterusnya ialah kelemahannya. Kehadiran pelajar yang teruk diatasi. Pihak sekolah dapat memantau pelajar yang tidak hadir ke sekolah. Namun, pihak sekolah tetap juga menghadapi masalah, iaitu masalah untuk berhubung dengan ibu bapa pelajar tersebut. Ibu bapa tidak tahu tentang masalah kehadiran anak mereka ke sekolah kerana terdapat anak-anak yang ibu bapanya hantar ke sekolah tetapi mereka tidak masuk ke sekolah. Oleh yang demikian oleh itu, peratus kehadiran pelajar juga sukar dibaiki kerana mat tentang ketidakhadiran pelajar tersebut tidak sampai kepada ibu bapa dan kerana ibu bapa mereka menyangka bahawa anak mereka ke sekolah. Okey, seterusnya. Okey, sekian daripada saya, akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya akan menyambung bagi perbincangan iaitu ancaman. Ancaman yang pertama iaitu prestasi sekolah menurun. Dalam hal ini, rekod kehadiran merupakan salah satu rekod yang penting kepada sekolah di mana dari rekod kehadiran ini akan diukur oleh pihak Kementerian Pendidikan iaitu akan menentukan prestasi bagi sekolah tersebut. Jika rekod yang dicapai setiap hari tidak melebihi 95%, ini akan mendorong kepada kemerosotan prestasi sekolah tersebut. Apabila rekod kehadiran murid rendah dan tidak mencapai target yang ditetapkan, ini akan memburukkan imej sekolah dari pandangan pelbagai pihak, terutamanya pihak Kementerian Pendidikan yang menilai dari aspek kehadiran di mana sekolah tersebut tidak dapat mengatasi masalah ketidakhadiran murid ke sekolah. Ancaman yang kedua iaitu prestasi murid menurun. Hal ini berlaku kerana apabila murid tidak dapat ke sekolah, mereka akan ketinggalan dalam pembelajaran. Prestasi murid ini diukur melalui peperiksaan yang dijalankan oleh pihak sekolah. Bila tiba hari peperiksaan, murid tidak dapat menjawab peperiksaan kerana banyak ketinggalan berpunca dari ketidakhadiran ke sekolah. Ini juga akan memburukkan imej sekolah yang berpunca daripada prestasi anak mereka yang menurun disebabkan tidak hadir ke sekolah. Ancaman yang ketiga iaitu ada sesetengah pihak ibu bapa yang mempertikaikan tindakan pihak sekolah yang menghantar surat amaran kepada mereka. Hal ini berlaku kerana ibu bapa tidak mengetahui bahawa anak mereka tidak hadir ke sekolah walaupun telah menghantar mereka ke depan pintu pagar sekolah. Ini juga dapat menimbulkan konflik antara ibu bapa dengan sekolah berkaitan ketidakhadiran anak mereka ke sekolah. Seterusnya ialah peluang bagi mengatasi ancaman di atas. Peluang yang pertama ialah mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa. Salah satu perjumpaan guru dengan ibu bapa iaitu dalam mesyuarat PIBG iaitu bagi membincangkan tentang kehadiran murid ke sekolah. Di dalam mesyuarat tersebut telah dijelaskan kepentingan hadir ke sekolah dan kesan bagi murid tidak hadir ke sekolah. Ibu bapa perlu memberi komitmen dalam mesyuarat PIBG bagi kebaikan anak mereka sendiri.
Selain itu, perjumpaan antara guru kelas dan ibu bapa juga boleh diadakan bagi membincang perkembangan murid di dalam kelas. Dengan ini, ibu bapa dapat mengetahui masalah murid dan boleh menyelesaikannya dengan cara baik. Peluang yang kedua iaitu memberi ganjaran kepada murid yang dapat menjawab persoalan. Guru boleh mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas apabila murid berjaya menjawab persoalan yang diajukan, guru boleh memberi ganjaran kepada murid tersebut. Dalam hal ini, murid tersebut akan berasa dirinya dihargai oleh guru dan secara langsung dapat menarik minat murid untuk hadir ke sekolah sekaligus akan meningkatkan prestasi murid tersebut. Peluang yang ketiga iaitu guru boleh membimbing. Guru boleh membimbing dan mendukung murid sepenuh hati dalam pembelajaran. Hal ini kerana murid memerlukan bimbingan dalam mencapai sesuatu kejayaan dari segi akademik maupun kurikulum. Jika murid mengalami kesukaran dalam pembelajaran, mereka boleh berkongsi masalah yang berlaku dengan guru mereka. Ini boleh meningkatkan prestasi murid dalam pembelajaran kerana dengan adanya bimbingan guru dalam menyelesaikan masalah. Jika masalah yang dihadapi oleh murid agak sukar dibantu oleh guru itu, ianya memerlukan khidmat bimbingan dan kaunseling, guru tersebut boleh memantau perkembangan murid itu. Sehubungan dengan itu, sememangnya tugas guru untuk mendidik dan membimbing murid sehingga menjadi seorang yang berjaya. Itu saja dari saya serah kepada pembentang seterusnya. Lin buka mic tak? Maaf. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa jenis merekrut murid terutama menggunakan sistem secara atas talian. Sistem-sistem merekrut murid ini merangkumi segala perkembangan, kebolehan, kemajuan serta pencapaian seseorang murid. Jadi oleh itu, pengetahuan dan kemahiran mengurus merupakan satu keperluan profesionalisme yang perlu ditingkatkan dalam kalangan guru untuk kepentingan bukan saja diri juga kepada murid dan sekolah. Kerjasama dari semua pihak dalam sesebuah organisasi juga amat penting bagi penggerak pengurusan murid yang berkesan karena pengurusan yang rapi mencerminkan prestasi sesebuah sekolah itu sendiri. Seterusnya adalah bagian poster. Saya akan meneruskan pembentangan hari ini dengan membentangkan sedikit berkaitan dengan poster lah. Bagi kumpulan kami, poster ini kami lebih kepada ringkasan dan sedikit maklumat berkaitan dengan topik utama kami yaitu pengurusan murid serta berkaitan kajian previous kami yang boleh anda rujuk dengan mudah lah. Di dalam poster ini juga kami sediakan maklumat lain berkaitan pengurusan murid seperti sistem rekod murid yang digunakan oleh Malaysia secara atas talian dan offline. Ini adalah sebenarnya bagi memudahkan rakan-rakan yang lain untuk merujuk berkaitan dengan topik kami lah. Jadi itu saja daripada saya. Saya kembalikan pembentangan ini kepada Martin. Setakat itu saja pembentangan kami, tapi sebelum kita teruskan kepada sesi soal jawab, kumpulan kami ingin menjalankan satu game lalu Kahoot yaitu menjawab kuis. Saya harap semua boleh join game ini.
Okey, ada game ke? Ada game Ada ya? dokter, iya. Ya, Ah, dokter. Wait. Okey, jadi semualah saya harap seramai yang mungkin audience dapat memberikan kerjasama kepada pembentangan kumpulan 1 dengan menyertai game yang akan dibuat nanti. Ada hadiah ke? Tak ada. Kami Ya. berikan doa saja. Hilang. Okey, siapa yang menang game ni nanti PM saya. Boleh? Siapa yang menang game kumpulan ni nanti PM saya. Boleh? Saya boleh? So, Boleh saya doktor. Boleh. selalunya macam mana kalau macam saya nak bagi hadiah apa yang awak nak macam saya boleh beli, awak bagi tahu saya apa yang awak nak dekat Shopee ke apa dan saya akan belikan untuk awak. Boleh? Tapi janganlah sampai iPhone ke apa, janganlah. Nak Okay. Apple doktor? Ya, apa? Nak Apple je. Okey gitu. Apple hijau ke? Apple yang tengah orang makan tu. Sebab saya tak naklah macam saya tak naklah kalau saya wajibkan ada hadiah ke apa, nanti dia agak membebankan kepada kumpulan yang membentangkan. Okey. So kumpulan yang membentang cuma you nak buat game ke apa ke, terpulanglah kepada you all. Siapa yang menang tu PM saya so that nanti saya yang akan bagi hadiah tu apa yang dia nak lah. Okey? Boleh ya? Baik dokter, terima kasih Okey. dokter. So dipersilakan. Okey. Persilakan game apa yang you all nak main tu. Nampakkah skrin? Nampak. Okey, boleh join, ada game pins situ. Kita ambil masa 5 minit untuk rakan-rakan lain join. Okey, kita ada Izhar. Thank you Izhar join. Thank you join. Join lagi. Game ni ada 10 soalan. Soalannya ringkas-ringkas dan boleh jawapan dia mudah lah. Amboi Cepat Jimmy, ramai-ramai lagi masuk. Nanti ada hadiah. Amboi Jimmy, YB Jimmy lagi. Ada sayang, siapa? Ada orang guna nombor. Okey. Apa? Ada coklat juga. Coklat ya. Demi Shopee pun ada. Mantap. Fata Amin. Tak tahu pula dalam grup ni ada Fata Amin. Ada James Bond. iPhone 13 pun ada. Oke, kita tunggu 2 menit lagi untuk semua join. Nah, 11.25 kita boleh mula.
Oke, 1 menit lagi. Join. Dr. Izazol pun ada juga. Terima kasih, dokter. Tak, bukan saya tak join tu, orang lain tu. Oh, Kalau Dr. Mus Siapa tak guna boleh nama belajar. tu? Tak join. oke, sekarang sudah jam menunjukkan 11.25, kita boleh mula. Ada 69 peserta. Oke, apakah aspek penting dalam pengurusan murid? Tamat. Jawabannya adalah data murid yang betul. Sebab rekod murid ini yang paling penting adalah maklumat murid itu dimasukkan dalam sistem EPDM sangat penting. Soalan Stephanie Cha menduduki tempat pertama. Kita soalan yang seterusnya. Jawabannya adalah untuk menyimpan segala maklumat berkenaan murid. Ini sudah dokter terangkan juga dan kami pun ada sedikit terangkan. Oke, sekarang Miss menduduki tempat pertama. Amin ingin memeriksa keputusan pemeriksaan akhir tahun secara dalam talian. Apakah laman web yang Amin perlu capai? SSDM, SFPS, EPDM, SPPBS. Ada 5 saat lagi. Jawabannya SEPS. SEPS di tempat sekolah untuk memaparkan keputusan dan juga untuk guru-guru mengemaskini keputusan pemeriksaan murid. Oke, Nis masih memegang rekod. Next. Akademik murid yang cemerlang. Banyak membantu prestasi
boleh menyimak dan EPDM. Kenapa ada jawab pejabat Fazin masih menduduki tempat pertama. Mengapakah pengurusan murid ini penting? Keberkesanan pengurusan pengemaskinian maklumat murid. Soalan 8. Bagaimanakah pihak sekolah menguruskan next murid yang jawabannya memberi amaran Faizin ke kedudukan. Kan tadi guru-guru yang pegang jawatan untuk pengurusan data tuh bertanggung jawab secara langsung untuk menguruskan murid. Oke. Ke tempat ketiga, Sasuke. Tahniah kepada Zuhai, diam-diam dia terus juara.
Macam tadi ya? Zahra nanti boleh case group. Tanya, Okay, tanya tapi kepada jangan- Zuhar sebab memenangi, Lah, jangan lupa PM Dr. Izazul. Sekian itu saja dari kumpulan kami. Saya mewakili kumpulan kami yang minta maaf atas kekurangan dan kelemahan daripada kumpulan kami. aduh. Kami pembentangan hasil kajian kami. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang pertama. Okey. Sangat kumpulan pertama selari dah dengan apa yang saya cakapkan masa intro kan, cuma lebih ke dalam dengan sebab tadi. Okey, jawapan kuis ke apa, pastikan yang diberikan jawapan, ada satu jawapan yang secara terutara atau secara jelasnya betul. Manakala jawapan yang lain itu diberikan jawapan yang salah. Untukkah jawab? Okay, so sebab kalau tak nanti untuk macam kesediaan kognitif, kesediaan emosi, itu semua adalah kesediaan yang awak tetapkan sebagai jawab. Emosi pun sebenarnya Zoom yang high lah yang dapat. Okay, so juga tu. Untuk next group pun tadi nanti harap dapat mengambil, orang kata jadikan kumpulan yang seterusnya yang anda nak buat. Dan kuis ini tak semestinya dalam bentuk Kahoot saja. Kita ada banyak tanpa melengahkan masa, kita ada lebih kurang 20 minit lagi. So saya serahkan kepada kumpulan satu kembali untuk handle Q&A session. Mungkin satu atau dua soalan daripada audience ataupun ahli kumpulan tu nak tanyakan kembali sebar pada bulan yang ke-1. Dipersilakan. Keliru Boleh ajukan sekarang. nak tanyakan sebarang nak bangkitkan sebarang isu. Saya sebanyak-banyak aplikasi KPM ni sebenarnya berfaedah ke kepada guru? Ke macam mana? Sebab kasih itu apa pandangan anda? Tanya tersebut memang memudahkan dari segi
menjimatkan masa dan memudahkan proses pengumpulan, tetapi daripada bahagian mungkin komplikasi yang guru-guru akan dapati adalah lebih kepada skill lah, seperti yang doktor cakap tadi, pengetahuan kepada sini-sini ini kuranglah bahagian begitu kan. Seperti waktu saya LM1 pun saya melihat banyak guru-guru mengalami sedikit kesukaran lah dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi dia ada pros and cons-nya lah. Dia juga lebih memudahkan untuk sekolah merujuk kelas secara keseluruhan kan. Sebelum ni kalau kita lihat secara lisan, mereka mengumpul secara lisan saya setuju dengan apa yang Afilia sampaikan. Sebagai penambahan, secara expose sangat dengan teknologi IT semua ni. So diorang makin ambil masa tau sebenarnya untuk isi maklumat dalam pengkalan data murid semua tu, macam cikgu-cikgu veteran lah kita kata kan. Diorang macam tak expose. So time consuming tu makin bertambah sebenarnya. Tapi macam Afilia cakap tadi, dia memberi dia punya kebaikan tu dalam data murid tu tersimpan dan macam senang untuk dicari kalau nak guna apa semula. Cuma bagi guru yang kurang expose dengan teknologi, IT apa semua ni, mungkin lebih mengambil masa sebenarnya. Okey, terima kasih kepada pandangan kumpulan 1. Okey, selari juga dengan pengalaman dan juga pandangan saya lah kan. Cuma kita harap those guru-guru yang veteran itu dia akan berganti kan. Sistem ini dah bagus, tapi mungkin ada satu sebilangan golongan yang akan menghadapi sedikit kesukaran. Okey, dan dia tujuan asalnya menjimatkan masa, tapi untuk sebilangan guru dia jadi makin memanjangkan masa pula untuk mereka kan. Okey, tetapi this is the real, orang kata ini adalah keadaan biasa bila kita buat perubahan. Terbalik dah jadinya Afilia ni. Okey, so dia adalah perubahan biasa ataupun keadaan cabaran biasa pada peringkat awal kita bawa perubahan KPM lagi, perubahan di mana sooner or later apabila guru-guru ini berganti, mereka akan, guru-guru veteran ini akan bersara digantikan oleh guru-guru yang macam generasi anda yang lebih cekap guna IT, ICT, guna sistem semua tu, maka perjalanan masa tu kita akan nampak betapa bagusnya aplikasi ini. Okay, so cabaran kepada guru-guru yang veteran itu, for now kita kena slowly train mereka. Okay, mereka sahaja golongan yang bermasalah, tapi mereka yang golongan guru-guru baru yang lebih muda, yang lebih terlatih ini biasanya tidak, lebih cekap lah, lebih cekap untuk handle. Macam saya cakap, setakat nak isi data 30 orang murid sehari pun boleh siap kan. Okay, so itu soalan saya kepada kumpulan yang pertama. Terima kasih kepada Afilia dan juga Anis Suraya yang respon. Okey, saya baca di chat ada Aisyah Najihah nak tanya. Dipersilakan Aisyah. Okey, kumpulan 1. Okey, bersedia dengan soalan saya. Saya ada 2 soalan sebenarnya. Okey, soalan yang pertama, mungkin kita sudah semua tahu kan mengenai berita yang baru-baru ini kita tahu, semalam kot, yang bermula semalam, kalau guru-guru tidak dibenarkan lagi untuk membebel. So apa pandangan anda dalam aspek pengurusan murid? Itu soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, selain kita memberi ganjaran kepada murid-murid untuk meningkatkan prestasi pelajar-pelajar, untuk orang kata untuk bagi semangat untuk belajar, selain kita bagi ganjaran, apa lagi langkah lain, apa lagi guru boleh buat untuk meningkatkan prestasi pembelajaran mereka? Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Okey, soalan yang bagus dan menarik daripada Aisyah Najiha. Okey, panas lagi ni. Guru boleh dihukum sekiranya berletih dalam kelas. Ya ampun. Okey, dipersilakan. Bagaimana pandangan ataupun respon daripada kumpulan 1 mengenai isu ini? Cikgu yang akan dihukum sebab membebel tu, you all lah nanti kan. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih atas soalannya. Ini pendapat saya sendiri. Sebenarnya kita ni sebagai manusia kadang tak sedar kita bercakap banyak. Jadi mungkin membebel tu ada dua kaedah. Contohnya membebel untuk menasihati atau membebel perkara yang gara-gara satu isu sahaja. Jadi kemungkinan guru-guru ni ingin membebel supaya murid-murid tu mudah memahami, tapi hakikatnya membebel ni bukan saja guru-guru yang buat, tapi kebanyakannya memang kalau berhadapan dengan orang ramai memang kadang-kadang kita boleh berdiam diri ataupun kadang-kadang kita mesti ajukan juga soal kita punya pendapat. Saya rasa membebel ni agak normal lah dalam kalangan guru. Nah, itu saja pendapat saya. Kawan-kawan saya yang lain? Saya nak tambah boleh? Okey, ini berdasarkan pengalaman semasa di sekolah. Jika guru-guru mempunyai masalah ataupun perkara yang ingin dibincangkan bersama murid, nyatakan secara terus kepada murid. Contohnya, saya pernah di sekolah, seorang guru membebel terlalu banyak dan hampir setiap hari, sedangkan kami tidak mengetahui apakah kesalahan yang kami lakukan dan siapakah orang yang melakukan kesalahan. Dia amat mengganggu semasa di dalam kelas, sedangkan kita boleh belajar benda yang baru selain pada mendengar bebelan. Kerana jika guru tegur secara terus, ia akan rasanya lebih dapat menjimatkan masa dan tiada masalah yang berlaku. Dan jika isu membebel ni mungkin akan dapat mengganggu emosi para pelajar kerana memalukan para pelajar apabila start kelas diungkit, diperkatakan oleh guru tersebut. Okey, untuk soalan kedua adalah ganjaran. Selain daripada memberi hadiah, mungkin guru-guru boleh membawa murid terdapat pelbagai aktiviti ataupun program yang dilakukan. Contohnya program menjawab kertas soalan ataupun apa-apa program. Mungkin guru boleh memilih pelajar yang lemah ataupun pelajar yang memerlukan bantuan untuk menghadiri camp tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya nak cuba untuk jawab soalan yang kedua tadi tu, boleh? Selain daripada memberi ganjaran kepada pelajar ni, salah satu cara untuk kita menarik perhatian pelajar untuk belajar adalah guru perlu memainkan peranan dalam membuat kelas tambahan lah terutamanya, dan kelas tambahan tu boleh dijalankan secara santai. Sebab kebiasaannya pelajar ni mereka suka belajar dengan santai, tapi guru tu kena mainkan peranan juga untuk memastikan pelajar tu dia fokus dengan apa yang diorang belajar dalam kelas. Santai-santai nak bersembang boleh, nak bertanyakan soalan boleh, tapi perlu pada topik yang kita belajar, tak boleh luar daripada topik. Itu merupakan salah satu cara lah. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan yang pertama. Saya suka kumpulan pertama ni, dia lepas seorang-seorang dia jawab. Maksudnya setiap orang proaktif untuk menjawab kan. Okey, so dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Jimmy. Jimmy ada kongsikan dekat dalam WhatsApp group kita yang apa orang kata info daripada unit dan membebel itu tadi ataupun berletih. Unit disiplin KPM telah tetapkan guru-guru adalah dilarang untuk berletih. Dia sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh berletih dekat sini lebih kepada seperti mana yang rakan-rakan kita daripada kelas 1 cakap tadi. Dia berletih, bendanya satu isu tapi dia punya berletih tu kan habis 2 waktu. Kan? Sudahnya sebenarnya lepas tu kita macam belajar apa hari ni sebab berletih je panjang kan. Okay, so berletih tu satu hal. Satu lagi, ini panduan untuk anda nantilah untuk jadi guru nanti kan. Okay, adakah isu yang anda nak bangkitkan itu
adalah berkait kepada seorang pelajar sahaja atau kepada semua pelajar. Sekiranya isu itu hanya melibatkan pelajar seorang itu sahaja, tak perlu berletih dalam kelas. Maksudnya, panggil dia, jumpa anda ataupun sit together with that particular student. Okay, sebab kita takut satu lagi yang dibimbangi ni sebenarnya adalah bila berletih ni, terutama sekali bila kita berletih dalam keadaan marah. Okay, dibimbangi kita terkeluar perkara-perkara, kita tersebut perkara yang menyinggung perasaan orang, menyinggung perasaan. Bukanlah kata kita ni nak orang kata nak menjunjung sangat pelajar itu, tidak kan. Tapi maksudnya, okey, contoh saya kira anda juga pernah kot terkena leteran-leteran daripada guru masa sekolah dulu. Cikgu-cikgu, maaf ya saya cakap, cikgu perempuan suka macam ni. Cikgu lelaki jarang. Cikgu perempuan, maybe nature cikgu perempuan kan. Mak-mak sikit kan. Tapi mungkin anda sendiri ataupun rakan anda dalam kelas, maksudnya anda pernah mengalami di mana ada guru-guru yang terlepas cakap macam, mak ayah tak ajar ke? Pernah kan dengar, ya Allah sakit tak hati bila kita, betul salah kita tapi tiba-tiba dikaitkan dengan mak ayah kita. Macam it's kurang manis lah dekat situ. So itu yang dibimbangi, bila makin banyak bercakap, makin banyak berletih ni, makin banyak benda yang kurang manis disebut. Okey, berletih sikit-sikit tu boleh lah sebab memang guru ini kena mendidik kan. Kan. So, tapi jangan sampai mengganggu waktu pembelajaran sebab dia unfair kepada pelajar lain yang tak buat salah. Yang buat salah seorang, kita berletih dekat lagi 20, kalau 29 orang tu tak buat salah pun dengar je kan. So dia macam tak best lah. Lagi satu guru selain daripada berletih lah, elakkan merajuk boleh tak? Kurang-kurangkan merajuk dekat sekolah boleh tak? Okay, ada setengah guru dia suka merajuk dekat sekolah. Itu saya akui. Okay, ada setengah guru dia suka merajuk. Guru lelaki pun pernah merajuk, guru perempuan pun pernah merajuk. Dia betul ada beberapa tindakan kita yang tindakan murid yang mungkin sebenarnya agak menyinggung perasaan. Tapi kan macam, yelah sebagai guru habis takat itu sahaja. Jangan bawa keluar daripada kelas you punya perasaan dendam, perasaan menyampah dekat murid tu. Habis kelas hari itu habis. Jangan bawa keluar. Yang nanti you ada rasa marah, rasa dendam, you pendam sampai satu hari you meletup dan you merajuk keluar. Itu antara perkara biasa yang berlaku dekat sekolah. Okay, so jangan anggap apa yang KPM tetapkan itu sebagai satu perkara untuk mengawal kita. Dia untuk kebaikan bersama. Okey, untuk kebaikan bersama, untuk murid dan juga untuk kita sekalilah. Okey, saya nak bagi peluang kepada dua orang lelaki dekat dalam kumpulan ni kan. Macam tak dengar suara kan. Okey, bagaimana untuk soalan daripada Wan Ahmad Adib. Ini soalan terakhir dan saya harap yang lelaki dua orang tadilah dapat jawab lah ya. Okay, soalan daripada Wan Ahmad Adib, bagaimana pengurusan murid dilakukan sepanjang PDPR? Okey, macam mana ya? Boleh saya dengar respon pada Ruzaimi dan Haziq untuk soalan Wan Ahmad Adib. Bagaimana pengurusan murid dilakukan sepanjang PDPR? Dipersilakan. Mana dia Ruzaimi, mana dia Haziq? Bakal cikgu lelaki yang konon-kononnya tidak merajuk inilah kan? Tidak membebel inilah kan? Oh, ke sebab guru lelaki kurang membebel, so dia kurang menjawab kan soalan mungkin juga. Okey, dipersilakan. Mana dia? Muhammad Ruzaimi, Muhammad Haziq, mana dia? Okey doktor, saya Muhammad Haziq. Ya, on lah kamera tu. On kamera, sabar. Mana? Okey. Okey, soalannya bagaimana pengurusan murid dilakukan sepanjang PDPR? Okey. Berdasarkan apa yang saya lihat daripada kawan-kawan saya punya, maksudnya saya punya yang bawah-bawah saya yang masih bersekolah, cara mereka bersekolah ni dengan atas talian satu. Dan
guru-guru pun sukar untuk memastikan mereka untuk hadir ke kelas. Walaupun guru-guru dah memaklumkan kepada ibu bapa, tetapi sikap pelajar tu sendiri yang tak masuk ke kelas. Walaupun ibu bapa sudah pantau dan terdapat juga anak-anak yang malah menipu ibu bapa mereka mengatakan bahawa tiada kelas, dan ibu bapa tersebut percaya kerana yelah nak percaya siapa lagi, percaya anak je lah. So pada pendapat saya, semasa PDPR ni dalam pengurusan murid, guru-guru sangat sukarlah untuk memastikan kehadiran 100% dalam kelas kerana setiap pelajar mempunyai masalah masing-masing dan sikap yang berlainan antara satu sama lain. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih Muhammad Haziq. Lagi seorang? Mana dia? Ruzaimi lah, Ruzaimi. Hilang ke mana dah Ruzaimi? Ruzaimi? Ruzaimi, ke mana awak? Senyap terus okey, so itu betul lah apa yang Muhammad Haziq responkan tadi. Tak mencabarlah juga sebenarnya kan dari segi pengurusan murid. Okey, even saya observe praktikum. Anda punya senior praktikum dalam PDPR ni sangat-sangat mencabarlah. Okey, dan saya biasa observe kelas waktu malam. Memang diorang mengajar waktu malam. Sebab apa? Saya sebenarnya memang saya galakkan orang kata mengajar tu biarlah waktu siang kan, tetapi kelas pada waktu malam untuk senior-senior anda buat praktikum ni tak boleh dielakkan sebab ada sesetengah pelajar mereka yang memang kongsi gadget dengan mak ayah. Okey, maksudnya bila mak ayah balik kerja baru boleh kalau buat kelas Google Meet semua tu lah kan, baru boleh tengok, baru boleh join Google Meet lah. Dan kita takkanlah kita nak paksa, kena ada beli gadget lain ke apa, takkanlah kan. So memang itu keadaan ekonomi buat apa-apa kena ambil kira lah. Okey, ada tu memang satu gadget dan dikongsi oleh beberapa adik-beradik yang bersekolah pada masa yang sama. Itu belum masuk lagi kadang kehadiran tu memang, yelah kalau kelas waktu malam kan, kita manusia kan, bukan tapi nak buat macam mana. Tapi saya selalu tekankan kepada senior-senior anda yang praktikum tu, kalau sekiranya nak buat kelas pada waktu malam, pastikan ibu bapa tahu, pastikan pihak sekolah tahu. In fact sebenarnya pihak sekolah sendiri yang benarkan buat kelas waktu malam sebab mengenangkan kekangan-kekangan yang dihadapi. Kehadiran tak usah cakap lah, kan. Kalau kelas tu orang kata 30 orang, 15 orang dapat masuk pun dah boleh sujud syukur dah. Separuh tu dapat masuk kan. Itu yang kata saya selalu tekankan, tak semestinya bila buat kelas you kena buat Google Meet secara bersemuka. Boleh je pelbagaikan lagi kan. Kelas, you all ada Telegram. Cikgu-cikgu kat sekolah dia ada Telegram. Boleh buat Telegram session. Semua-semua itulah kan dengan murid-murid. Tak semestinya mesti Google Meet, kena pelbagaikan. Tapi kita haraplah perkara-perkara ini tidak akan berulang lagi lah. Ini orang kata nasib lah you all punya senior yang musim ini kan kena PR, memang nasib sangat lah kan. Tapi saya harap you all punya masa nanti bila dah semester 8 praktikum kan, so you all akan dapat mengajar dengan lebih selesa, dengan lebih aman, mengajar secara fizikal. Okey, tapi setiapnya ada cabarannya lah. Mengajar secara fizikal ada cabarannya, mengajar secara online ada cabarannya. Okey, yang penting kita sebagai cikgu ni jangan pernah putus asa, jangan pernah rasa diri itu dah penuh ilmu. Belajar secara online ini anda akan lebih empati dengan murid anda yang juga terpaksa belajar secara online. Okey, so saya kira cukup 3 soalan lah, cukup lah untuk saya pun dah nak habis dah, lagi 2 minit. Terima kasih kepada kumpulan yang pertama untuk pembentangan kumpulan yang pertama. Okey, sekiranya audiens yang lain ada lagi, sebenarnya banyak lagi soalan nak tanya kumpulan yang pertama ni kan. Okey, boleh tanya direct dalam WhatsApp group. Okey, boleh sambung persoalan anda,
tanya directly dalam WhatsApp group. Dan saya harap kumpulan yang pertama tolong responsif lah, being responsif lah dengan soalan-soalan yang bakal ditanyakan sekiranya ada dalam WhatsApp group ya. Okay, so wakil kumpulan jangan lupa isikan Google Form untuk berikan markah kepada kumpulan yang pertama dan juga komen. Saya akan bagi kepada kumpulan yang pertama nanti responnya macam mana, komen-komen rakan yang lain. Kemudian perkara yang kedua kepada pemenang Kahoot tadi, Zuhair, jangan lupa PM saya. Okay, dan yang ketiga, di ruangan chat juga saya ada letakkan satu Google Drive. Setiap kumpulan membentang mohon sharekan Google Drive yang nanti untuk memudahkan anda PowerPoint ataupun slide presentation daripada kumpulan yang membentang lah untuk anda buat rumusan atau refleksi mengenai tajuk ini dalam blog. Boleh ya? Okey, ada sebarang soalan? Tak ada, Doktor. Ada ya? Okey, so itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan rakan-rakan yang lain pada hari ini. Assalamualaikum, enjoy your lunch. Okey, kita akan jumpa balik insya-Allah hari Khamis nanti. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Doktor, saya ada nak tanya something. Siapa yang nak bertanya something tu? Saya. Wanil Huda. Ya. Sorry, saya nak tanya yang dapatan kajian tu adalah daripada berdasarkan objektif kita kan? Berdasarkan objektif. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Sama-sama. Doktor, saya nak tanya. Ya, silakan. Untuk yang blog tu, kan berdasarkan pembentangan kumpulan 1 hari ni, kalau macam ada tambahan nak letakkan gambar macam tu boleh ke? Boleh, lagi bagus. Tak ada masalah. Lagi bagus. Okey. Kira ada limit tak macam penulisan kita tu banyak mana? Saya tak ada limitkan macam kena berapa patah sahaja ke apa, tapi seeloknya lah rumusan tu dalam 2 atau 3 poin utama yang awak boleh rumuskan pembentangan pengurusan. Betul lah kalau kan macam yang last tadi kan ada sesi soal jawab kan. So saya macam statekan balik soalan tu dan dia punya cadangan tu boleh masukkan sekali ke? Contoh macam boleh. Okay. Boleh, tak ada masalah, boleh. Alright. Very good. Okay. Okay. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.